Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Puan Moderator, Puan Nadia. Terusnya yang berusaha Puan KPPK, Puan Syarizah binti Abdullah, Encik Muhammad Faisal, KPP, dan yang dihormati semua rakan-rakan penolong pengarah dan juga AKP. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di atas semua hamba-hambanya dan diutus olehnya kepadamu malaikat-malaikat sebagai penjaga sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia dimatikan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipannya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada hari ini kita dapat bertemu dalam satu program iaitu resensi buku. Ya, kebetulan Alhamdulillah saya telah lama baca buku ni. Ya, untuk menghabiskan buku ni sebanyak, tak silap saya ada 400 lebih muka surat. Ya, tapi ada hikmah di sebalik resensi buku yang dirancang. Saya berusaha untuk menghabiskan bacaan saya dan Alhamdulillah, ya, lebih kurang 2 minggu sebelum ini saya berjaya menghabiskan bacaan buku ini setelah hampir 3 tahun. Ya. Saya baca buku ni bukannya untuk maknanya sebagai peringatan kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada diri saya, ya, dengan keadaan umur kita, khususnya saya yang telah mencecah kepada 50 tahun lebih ni tadi. Ya, inilah mungkin persiapan-persiapan yang perlu saya buat sebagai peringatan untuk diri saya. Buku ini dia agak berat, ya, membicarakan tentang, ya, alam barzah, ya, iaitu perbahasan yang sangat ilmiah daripada pengarang buku ini, iaitu seorang yang sangat hebat ilmuannya, nanti saya akan terangkan, ya, insya-Allah. Jadi buku ini membicarakan tentang alam barzah, iaitu menurut kamus bahasa Arab, di mana alam barzah ini iaitu merupakan alam satu tempat di antara dunia dan akhirat sebelum dihimpunkan di padang mahsyar, iaitu daripada waktu mati hinggalah dibangkitkan. Jadi siapa yang mati bermakna dia telah memasuki alam barzah. Buku ini diterbitkan oleh Muassasah Al-Imam Ad-Darur Rashid, Beirut 1916. Ya, dan sekarang ni dicetak di hak cipta oleh Intim Publishing Sdn Bhd. Tahun diterbitkan, cetakan pertama pada 2012, bilangan halaman sebanyak 455 halaman. Jadi insya-Allah, ya, kalau kita berkelapangan, cubalah kita cari buku ni, ya, untuk sebagai persediaan kita, apa yang patut kita lakukan, ya, sebagai persediaan kita untuk kita menghadapi kematian. Buku ini saya ringkaskan, iaitu dia merupakan satu peringatan, ya,
bahawa hidup tidak boleh sekadar mimpi sesaat. Kita akan benar-benar rasa setelah kita mati. Saat itu kita akan sedar bahawa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Di dunia ni kita banyak leka. Kita rasa kita seronok, kita lupa bahawa satu saat nanti, saat yang kita tidak jangka, kita rasa kita sehat, kita rasa kita hidup senang, nanti kita akan digambarkan bagaimana tentang saat-saat kematian yang ada dalam buku ini, digambarkan secara detail, apakah keadaan-keadaan orang yang akan berada di saat kematian ini, hinggalah dia berada di dalam kubur. Yang kedua iaitu tentang realiti kehidupan. Selepas kematian, kita akan yang sentiasa relevan dan signifikan bagi setiap manusia. Sesungguhnya di antara kebahagiaan bagi seorang adalah panjang usianya sehingga Allah memberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat. Kita berdoa, kita minta panjang umur, bukannya untuk kita terus melakukan maksiat, tapi kita berdoa untuk panjang umur supaya Allah memberi kesempatan untuk kita bertaubat. Bertaubatlah bersungguh-sungguh. Pada pembentang yang pertama tadi ada menyebutkan kita banyakkan beristighfar. Istighfar tu maksudnya kita minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah kami. Astaghfirullah. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar yang tidak lepas dan tidak lekang daripada mulut kita, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan tanpa sengaja ataupun dengan sengaja. Ataupun dosa-dosa yang akan datang, yang kita tak tahu, yang kita tak jangka yang itu adalah dosa. Kadang-kadang kita lalai, kita sentiasa lalai manusia ni. InsyaAllah. Rasulullah bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya, yang panjang umurnya dan sempat bertaubat dan banyak amalannya. InsyaAllah. Kita berdoa kepada Allah semoga kita berada dalam kumpulan ataupun golongan-golongan orang yang seumpama ini. Dan karya yang keempat iaitu larangan yang telah dinyatakan dalam buku ini, dalam kitab ini, manusia tidak boleh mengharapkan kematian. Jadi kita dalam keadaan apa sekalipun, kita tak boleh berdoa kepada Allah, Ya Allah matikanlah aku, Ya Allah matikan aku. Aku dah tak sanggup nak hidup di dunia ni. Contohnya sebegitu. Kita dilarang untuk minta mati. Apatah lagi untuk kita menghabiskan riwayat kita sendiri. Tanpa sebab. Contohnya seperti kita membunuh diri ataupun sebagainya. Sabda Rasulullah, tidak dibolehkan seseorang pun mengharapkan kematian sama ada orang baik ataupun orang jahat. Jika ia orang baik, mungkin akan bertambah kebaikannya. Jika ia orang jahat, mungkin ia akan meninggalkannya. Jadi kita berdoalah kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Pada setiap kali hari Jumaat contohnya, khatib sentiasa mengingatkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan itu ialah kita mengikuti segala apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya ayyuhallazina amanu, astaghfirullahalazim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati. Maknanya itu pesan dalam setiap kali Jumaat, khatib mengingatkan janganlah kita mati kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Nanti saya akan terangkan di mana keadaan Islam yang kita minta kita mati itu tadi macam mana. Dan yang ketiga, yang keempat
ya, kita akan menerima satu saat-saat kematian, ya, yang kita akan rasa itulah saat yang paling pedih, ya, yang digambarkan dalam kitab ini seumpama kulit kita disiat hidup-hidup dan dicampakkan ke dalam rimbunan duri dan diheret, ya. Nauzubillah, ya Allah, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan yang ringan, ya. Dalam huraian di kitab ini dinyatakan pelbagai, ya, masalah-masalah kematian. Ya, dalam kitab ini membicarakan berbagai-bagai masalah tentang kematian sehinggalah kepada sifat kematian itu. Ya, sifat kematian ini maksudnya kematian itu dalam keadaan macam mana. Dan dinyatakan juga tentang bagaimana malaikat maut. Apakah malaikat maut itu sebagaimana yang kita lihat, ya, seperti biasa-biasa, ya, dia sangat menggerunkan. Ya, satu perkara yang memalingkan manusia menjelang sakaratul maut. Dan digambarkan pada saat ketika sakaratul maut itu apakah godaan-godaan yang akan diberikan kepada kita, yang akan dinampakkan kepada kita. Adakah kita mampu untuk mempertahankan Islam, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun tadi. Adakah kita berjaya untuk menghadapi, ya, kematian itu kalau amalan-amalan kita, ya, kita jauh menyimpang daripada Islam, ya. Jadi insya-Allah, ya, kalau kita berkesempatan, ya, bacalah buku ini, ya, kalau boleh berguru, ya, insya-Allah, ya, kita, kerana di situ ada juga khilaf-khilaf ulama, ya. Keadaan roh setelah meninggalkan jasad, bagaimana digambarkan keadaan roh kita ketika meninggalkan jasad, ya. Apa yang kita nampak nanti setelah roh keluar betul-betul daripada jasad. Kita nampak orang yang memandikan kita, kita melihat anak beranak kita menangisi, meratapi kematian kita, ya. Dan digambarkan juga bagaimana keadaan di alam kubur, iaitu fitnah-fitnah yang ada di dalam kubur, ya, siksaan-siksaan dan sebagainya, insya-Allah. Seterusnya, yang dikatakan perjalanan hidup kita ini daripada alam roh, iaitu sebelum kita dijadikan, kemudian kita akan berada di alam rahim dan kita berada di alam dunia sekarang ini, dan kita nanti akan sampai kepada sakaratul maut. Bagaimana yang saya sebut tadi, apakah, ya, cabaran-cabaran yang akan kita hadapi ketika sakaratul maut, dan apabila telah sakarat, nyawa kita telah keluar, ya, daripada seluruhnya daripada jasad kita, bermula daripada hujung kaki sampailah ke halkum, ya, dan kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, barulah kita akan dibawa ke alam kubur. Jadi yang dikatakan alam barzah ni iaitu di antara sakaratul maut hingga ke kubur tadi tu. Ya, terutamanya yang berada di dalam kubur. Ya, saat kita menghadapi setelah kita ditinggalkan keseorangan di dalam kubur. Ya, kemudian nanti di dalam kubur itulah alam barzah, sehinggalah tiupan sangkakala manusia akan dihidupkan kembali, ya, dan ditimbang segala amalannya, dan pengakhiran kita, ya, yang kekal selama-lamanya adalah di alam akhirat, iaitu di mana kita ditempatkan. Adakah kita diberi tempat nikmat iaitu syurga, ataupun kita diberi tempat yang azab iaitu di dalam neraka. Jadi jangan lepaslah daripada mulut kita untuk berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya, permudahkanlah segala sakaratul maut kita. Ya, dan yang terakhir kita minta kita berada di dalam syurga. Ya, ada amalan yang selepas kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni a'udzubika, astagfirullahaladzim. Ya, selepas kita salam tu ada satu amalan, saya lupa, ya Allah, Allahumma salli. Ya, kita berdoalah kepada Allah,
Ya, kita minta berada di dalam syurga, dan kita salam yang kiri, kita minta dengan Allah jauhi kita daripada neraka. Seterusnya, pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada buku ini ialah para ulama berpendapat kematian boleh bererti ketiadaan semua sekali. Maknanya diceritakan bahawa kita berada di dalam keadaan kematian ini, kita tinggalkan segala-galanya. Yang ada pada kita ialah amalan kita. Ya, amal baik kita, amal jahat kita, itulah yang menjadi ketentuan. Ya, hanyalah keputusan dan keterpisahan roh dari jasad. Ya, penggantian keadaan dan perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya, daripada alam dunia yang terbatas, kita akan berada di alam kubur, di alam akhirat, dan kita akan dipertontonkan semula segala amalan-amalan kita. Kemudian pengajaran yang kedua, iaitu buku ini membicarakan tentang memahami apakah kehidupan, dan juga memahami makna selepas kematian, di mana digambarkan dalam kitab ini yang dikatakan kematian tu ialah satu yang sangat menyakitkan. Satu yang sangat-sangat menyakitkan. Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari itu, yang kita ni sejati macam kita nak lari daripada kematian, tapi ia pasti menemui kamu kemudian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Apabila telah kita mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan balik kepada Allah, kita akan menghadap Allah. Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Maknanya apa yang kita pernah sorok-sorokkan daripada pengetahuan orang di dunia ni, pada ketika ini kita akan digambarkan balik. Allah tunjukkan balik perkara-perkara yang gaib, yang kita tak pernah nampak. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maknanya kita akan dinampakkan balik apa-apa yang telah kita amalkan. Ramai manusia tidak bersedia. Tidak bersedia, dan kita menzalimi diri kita sendiri. Maksudnya, bukannya Allah saja-saja nak hukum kita, tetapi Allah tentukan balasan kepada kita ni berdasarkan segala apa yang telah kita buat. Siapa orang yang menzalimi diri sendiri ni siapa? Iaitu orang yang lemah kerana mengejar dunia. Kita sentiasa lalai dengan dunia. Apa yang kita rasa ni sekarang ni semua tak cukup. Kita nak lagi, kita nak lagi, kita nak lagi. Tanpa kita rasa bersyukur. Kita tak puas-puas. Kadang-kadang kita sanggup membelangkangkan peraturan kerana kita nakkan sesuatu yang kita rasa kita perlukan di dunia ini. Sedangkan ia adalah perbuatan zalim untuk diri kita sendiri. Kedua, kita lupa peringatan Allah. Allah sentiasa mengingatkan kita melalui ayat-ayatnya. Dan kita tahu bahawa itu adalah perbuatan dosa, tapi kita nak buat juga. Kita tak takut, seolah-olah kita tak takut nak melakukan maksiat. Kita rasa bangga pula tu kadang-kadang. Kita ceritakan perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita kepada orang. Sekarang ni zaman masing-masing nak tunjuk. Sebagaimana yang baru-baru ni berlaku di media sosial, dia bangga dia tak tahu sembahyang, dia tak rasa berdosa. Diviralkan yang dia tak sembahyang dan dia tak tahu wuduk. Dan ia menjadi perdebatan hangat dalam media sosial.
ya, sehingga pihak berkuasa mengambil tindakan. Sepatutnya ini, kalau kita tak tahu, ya, kita jangan rasa bangga ataupun kita belajarlah. Tapi ini tanpa rasa berdosa, ya, dia mewar-warkan, ya, apa yang telah mereka lakukan. Jadi apabila tiba saat kematian nanti, barulah kita akan terpinga-pinga, ya, betul ke kita ni dah mati, ya? Kenapa aku bercakap orang tak dengar, ya, pada saat kematian, ya? Sebab saat kita dimandikan jenazah kita, kita akan tanya, ya, kepada orang yang mandikan, kenapa nak buka baju aku, kenapa macam ni. Tapi orang terus melakukan kerana kita telah mati. Kita tak boleh berbuat apa-apa kepada jasad kita. Digambarkan juga dalam kitab ini, iaitu berkenaan dengan sakaratul maut ni tadi, ya. Sakit sakaratul maut ni tadi digambarkan iaitu sebagaimana yang saya sebut tadi itu, ya, nyawa dicabut bermula daripada hujung kaki kita hinggalah kepada halkum kita. Segala anggota badan kita akan merasa sakit. Ya. Cuba bayangkan kita tahan nafas 1 minit cukuplah. Ya. Macam mana rasa badan kita, macam mana rasa diri kita. Ya. Ini kan, ya, satu yang kita akan hadapi, yang kita akan mudah-mudahan kita, ya, diampuni oleh Allah. Saya tak dapat nak gambarkan, ya, macam mana keadaan-keadaan ini, ya. Kalau tuan-tuan berkelapangan, cubalah, ya, bacalah kitab ini, insya-Allah, ya. Dan juga di dalam kitab ini dia memberi panduan kepada kita bagaimana kita nak membantu orang yang dalam keadaan sakarat, ya. Sakaratul maut ni tadi dalam keadaan nyawanya nak ditarik oleh Allah ni tadi, ya. Apa yang perlu kita buat, ya, dalam buku ni dinyatakan, ya. Insya-Allah, ya, kalau berkelapangan cubalah, ya. Dan saya ringkaskan, ya, dalam buku ini juga menyatakan tentang kitab ini mengajak kita melihat, ya, menziarahi dan menentukan nasib setiap manusia ni tadi kat mana, ya. Penantian yang penuh misteri yang diyakini akan menentukan nasib setiap manusia dalam menuju, ya, alam barzah. Dan buku ini membincangkan tentang seluruh realiti yang akan ditemui di alam barzah, ya. Seterusnya kita akan lihat keterangan tentang pengarang ni, siapa pengarang ni sebenarnya, iaitu nama penuhnya iaitu Imam Jalaluddin As-Sayuti, adalah seorang penulis berasal daripada Mesir. Beliau merupakan seorang ulama sekaligus pakar hukum dan guru dalam bidang falsafah ketuhanan. Nama lengkapnya ialah Abu Al-Fadil Abdul Rahman bin Abu Bakar Jalaluddin As-Sayuti, iaitu perkataan As-Sayuti iaitu tersemat, merupakan satu tempat, di mana dia dilahirkan, iaitu Benar As-Sayud di sebuah penempatan di Mesir. Dia lahir pada tahun 1445 Masihi di Mesir dan ayahnya seorang ahli fiqh dari mazhab Syafi'i. Ketika berusia 8 tahun, Jalaluddin ni tadi, As-Sayuti, telah menghafal seluruh isi Al-Quran. Umur 8 tahun dia dah hafal Al-Quran. Dan juga beberapa kitab fiqh. Di antaranya Minhaj Al-Fiqh, ya, dan Alfiyah Ibnu Malik, ya, daripada Imam Malik. Kelebihan kitab ni, kelebihan buku ni iaitu dia satu pembicaraan yang sangat berkesan dalam proses persediaan kita
menyediakan persiapan diri menghadapi kematian, ya, yang dicarangkan secara lengkap dengan dalil, ya, dan riwayat-riwayat daripada penceritaan-penceritaan daripada ulama-ulama, ya. Dan kita ini juga boleh dijadikan panduan untuk kita muhasabah diri. Kita tengoklah diri kita ni dekat mana, ya. Sejauh mana kita bersedia untuk menuju alam akhirat, kerana alam akhirat adalah alam yang kekal abadi, ya, yang menjadi titik akhir, ya, di mana ataupun sebagai natijah kepada kehidupan kita dunia. Apa yang kita buat di dunia, ya, kita akan dapatlah nanti di sana. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Ya, kita berdoalah kepada Allah sebanyak-banyak mungkin. Ya, jangan lepas daripada mulut kita untuk istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Kita manusia yang lemah. Ya, kita banyak buat dosa. Cuba kita muhasabah sebelum kita tidur setiap malam. Ya, cuba kita tanya diri kita, apakah, ya, yang kita telah buat pada hari ini, adakah dia dosa ataupun adakah dia pahala? Cuba kita kira berapa banyak yang kita ada, ya. Dan sebagai kesimpulannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang masuk surga kerana amalnya, kecuali Allah kurniakan rahmat, ya. Kita yang kita buat dekat dunia ni, yang kita rasa kadang-kadang kita rasa baik ni tadi, yang kita rasa dia mendatangkan pahala kepada kita, tapi kadang-kadang pahala tu hilang begitu saja. Kerana apa? Kerana di antaranya kadang-kadang kita riak, ya, kita buat tak ikhlas, kita buat tu kerana orang, kita buat kerana sesuatu selain daripada Allah, ya. Jadi kita mohon kepada Allah untuk Allah mengurniakan rahmat, memberi barakah kepada segala amalan kita, ya. Rahmat Allah ni adalah segala-galanya. Setiap manusia di dunia ni Allah beri rahmat, ya. Bahkan hingga orang yang melakukan maksiat pun Allah masih bagi nyawa. Allah masih bagi udara untuk dihirup. Allah masih bagi rezeki untuk dimakan. Allah masih rasa bagi nikmat walaupun kita derhaka kepada Allah. Ya, tapi yang penting rahmat Allah di alam akhirat nanti, ya, adakah kita ditempatkan, ya, kita mendapat rahmat Allah, iaitu kita dapat tempat, ya, berada di dalam syurga Allah, ya. Dan segala amal ibadah kita hari ini hanyalah sekadar untuk kita buktikan kehambaan kita dan rasa syukur kita kepada segala nikmat Allah. Ya, diriwayatkan satu kisah, ya, Imam Ghazali yang hadir dalam mimpi seseorang muridnya. Ditanya bagaimana keadaan Imam Ghazali di alam akhirat. Imam Ghazali cakap dia dalam keadaan baik, ya, keadaan nikmat. Dan anak murid itu kata, yelah, Tuan memang banyak amalannya. Tapi Imam Ghazali cakap dalam riwayat tersebut, dia kata dia bukan kerana amalannya banyak, tapi kerana ada salah satu perbuatan baiknya, ya, satu perbuatan baik yang mendapat rahmat daripada Allah. Dan itu yang menyebabkan dia berada di dalam syurga Allah. Jadi kita ni, sebagaimana yang pembentang yang pertama tadi, Ustaz Faiz sebutkan, maknanya banyak amalan-amalan baik, buatlah dengan penuh keikhlasan, bukan kerana manusia, bukan kerana orang lain. Kita buatlah kerana Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita, ya. Dan di antara salah satu, saya teringat, di antara salah satu, kalau boleh jangan lupa amalkan, ya, iaitu kalau tak hafal pun baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Ya, ada hadis Rasulullah menyebutkan kalau kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, insya-Allah
itu yang akan menjadi penolong kita ketika kita berada di alam kubur. Ya, yang lain-lain bila kita masuk ke dalam alam kubur, yang lain-lain akan dihalau oleh malaikat. Dihalau sembahyangnya, dihalau puasanya, yang tinggal ialah Al-Quran. Sebagaimana yang disebut tadi, yang tinggal ialah Al-Quran. Jadi amalkanlah surah Al-Mulk sebelum setiap kali kita tidur. Kalau tak hafal pun kita bacalah. Tak banyak pun. Paling-paling 10 minit ataupun 15 minit. InsyaAllah. Ya. Dan yang kedua, ya, jangan lupa bersedekah. Ya. Sedekah ialah satu perbuatan yang sangat mulia. Ya, kerana digambarkan oleh Allah ketika kita mati, ya, kita akan minta tolong dengan Allah untuk kita dihidupkan semula. Ya Allah, hidupkanlah aku semula, nescaya aku akan bersedekah. Kerana apa? Kerana sedekah ni satu amalan, satu ibadah yang tidak punya masa. Kalau puasa, kita ada bulan Ramadan. Ya. Kalau solat, kita ada waktu-waktu solat. Baik solat sunat ataupun sebagainya. Tapi sedekah ini bila-bila pun kita boleh buat sedekah. Dan konsep sedekah ni tadi sangat luas. Ya, tak semestinya dengan harta benda. Kita boleh sedekah dengan amalan kita. Contohnya kita sedekahkan Al-Fatihah untuk sekian, ya, untuk sipulan bin sipulan. Ya, kita baca Quran untuk arwah ibu bapa kita dan sebagainya. Ya. Dan kita boleh lantarkan kepada perbuatan kita, mudah-mudahan kita niatkan, pahalanya kita hadiahkan, kita sedekahkan kepada sipulan-sipulan. Ya. Dan yang paling mudah ialah sedekah dengan doa. Kita doakanlah sahabat-sahabat kita. Ya. Tak payahlah kita cerita, malam tadi aku dah doakanlah kau, nanti mudah-mudahan kau gitu. Tak payah. Kita doakan diam-diam dalam hati, ya, kita doakan dengan penuh keikhlasan, ya Allah permudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat kita dan sebagainya, insya-Allah. Jadi akhirnya wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini memberi manfaat, ya, kalau tak banyak sedikit kepada kita, khususnya diri sendiri, diri saya sendiri. Mudah-mudahan ia menjadi satu peringatan untuk diri saya sendiri, ya, supaya saya terus kekal dengan istiqomah, dengan amalan-amalan baik, dan mudah-mudahan, ya, diakhiri dengan husnul khatimah, ya, dan dijauhi daripada su'ul khatimah. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.